我们一同打开圣经， Mari kita membuka Alkitab. 我们打开诗篇第110篇， Mari kita membuka Mazmur 110. 我们来看几节的圣经。 Kita melihat beberapa ayat. 好，我们从第一节一同来读。 Kita akan membaca dari ayat yang pertama. 耶和华对我主说：“你坐在我的右边，等我使你仇敌做你的脚凳。”第二节，耶和华必使你从西安生出能力的杖来，你要在你的仇敌中间掌权。我们大家一同开声来读。 Sama-sama buka suara. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan, Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. 这是一篇很重要的弥赛亚诗。 Ini merupakan satu Mazmur Mesianis yang sangat penting. 我们去年开始传讲弥赛亚诗篇， Dari tahun lalu kita mulai memberitakan tentang Mazmur Mesianis. 还没有讲的这一篇， Kita belum sampai ke Mazmur yang 但是 ini. 在诗篇第24篇 Tetapi di dalam Mazmur pasal 已 24经包含了基督升天的意义。 telah mencakup makna daripada Kristus naik ke surga. 诗篇第22篇告诉我们，基督在十字架上受的痛苦的情形。 Karena Mazmur 22 menceritakan tentang penderitaan dari Kristus Yesus di atas kayu salib. 诗篇23篇告诉我们，他经过死荫的幽谷以后，就得胜了仇敌。 Mazmur 23 memberitahukan kepada kita bahwa dia masuk ke dalam alam maut itu, kemudian dia telah mengalahkan musuh, 他经过了，为什么 telah？melewati. Sudah melewati lembah bayang-bayang maut, bukan hanya masuk. 那他已经得胜了他的仇敌。 Dan dia telah memenangi akan musuhnya itu. 诗篇24篇告诉我们， Mazmur 24 mengatakan, 天上永远的门户为他打开， dan pintu surgawi terbuka bagi dia, 荣耀的耶和华君王要进来了。 karena raja yang mulia itu akan masuk. 这位得胜的君王是谁呢？ Siapakah raja yang kemenangan ini? 就是万军的耶和华， Yaitu Allah semesta alam, 在战场上得胜的耶和华， adalah Allah yang telah menang di medan peperangan. 这是上帝的得胜。 Ini merupakan kemenangan dari Allah. 上帝最大的得胜是什么呢？ Apakah kemenangan yang terbesar dari Allah 就 itu? 是对撒旦的得胜， Yaitu kemenangan atas si 就 setan, 是对背叛者的得胜。 adalah kemenangan atas si pemberontak. 耶稣基督打败掌死前魔鬼以后， Setelah Yesus Kristus mengalahkan iblis penguasa maut itu, 完成了父差他到地上来所尽的义务。 dia telah menggenapkan semua tanggung jawab yang Allah berikan kepada dia untuk datang ke dalam dunia itu. 得胜回到天上去， Maka dengan kemenangan dia kembali ke surga. 所以天上有呼喊说：“永久的门户抬起头来。” Maka di surga ada seruan yang mengatakan, angkatlah pintu-pintu gerbang, 因为荣耀的王要进来。 karena Raja Kemuliaan itu akan masuk. 这个观念就影响了全世界。 Konsep ini telah mempengaruhi seluruh dunia. 世界当将军回来的时候， Maka di dalam dunia ketika Raja itu kembali, 打胜仇敌回来的时候， setelah mereka pulang dan telah mengalahkan musuh, 君王就特别有欢迎的意思来接受他们回来， dan Raja itu mempunyai satu cara untuk menyambut mereka yang pulang dengan kemenangan. 给他们很大的这个恭候跟赏赐。 Dan memberikan ucapan selamat dan memberikan hadiah kepada mereka yang sangat bagus. 诗篇110篇告诉我们， Mazmur 110 mengatakan, 耶和华对我主说 Tuhan berkata kepada Tuanku, 你坐在我的右边， duduklah di sebelah kananku, 我使你仇敌做你的脚凳。 sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. 那这一篇诗是大卫写的， Mazmur ini ditulis oleh Daud. 所以大卫记载一件事情： Maka Daud mencatat satu hal, 耶和华对主说。 Tuhan itu berkata kepada Tuanku, 那耶和华 Allah, Yahweh Yahweh, Yahweh berbicara kepada Tuhanku。那耶和华是上帝的名称， Yahweh itu merupakan nama dari Allah. 所以因为这个名字太神圣了， Tetapi karena nama ini terlalu sakral, 犹太人就不直接说耶和华， maka orang Yahudi tidak langsung mengatakan Yahweh. 他们不敢称耶和华， Mereka tidak berani menyebut Yahweh 他怕讲错了就妄称上帝的名。 karena mereka takut kalau salah mengucapkannya mereka telah menyia-nyiakan nama 所 Tuhan. 以以色列人一念到耶和华的时候， Maka ketika bangsa Israel menyebut sampai kata Yahweh ini, 口不讲耶和华， maka mulut mereka tidak mengucapkan 他 Yahweh, 就改成 Adonai。 maka mereka mengubahnya menjadi Adonai. Adonai 什么意思呢？ Apakah arti dari Adonai? 我的主，
adalah Tuhanku. Adonai 是主的意思。 Adonai berarti 那 Tuhan. 么当这一节圣经是耶和华对我主说的时候， Maka ketika ayat ini mengatakan Tuhanku berkata kepada Tuanku, 以色列人就把它读成主对我主说。 maka orang Israel mengatakannya dengan kalimat Tuhanku berkata kepada 那么 Tuanku. 这翻译到英文也是这样 Dan demikian juga ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. ：The Lord spoke to my Lord。 Tuhan berkata kepada Tuanku. 主对我主说。 Tuhan berkata kepada 这 Tuanku. 样岂不是等于说大卫承认他有两个主吗？ Dengan demikian bukankah berarti Daud mengaku dia mempunyai dua Tuhan? 一个主 Yang satu adalah Tuhan 对他的主， dan berkata kepada 那 tuannya. 么第一个主是谁呢？ Dan siapakah Tuhan yang pertama itu? 第二个主又是谁呢？ Siapakah Tuhan atau Tuhan yang kedua 犹 itu? 太人就不多再细细去研讨下去。 Dan bangsa Yahudi pun tidak lagi menelitinya dengan secara detail. 到了耶稣的时代， Sampai ke zamannya Yesus, 提醒我们这一节圣经的重要性。 dia mengingatkan kepada kita pentingnya dari ayat ini. 主对主说， Tuhan berkata kepada Tuhan. 第一个主是圣父， Tuhan yang pertama itu adalah Allah Bapa. 第二个主是圣子。 Tuhan yang kedua itu adalah berarti Allah Anak. 平常在旧约里面的圣经 Dan itu terselubung di dalam perjanjian lama. 有圣父、圣子、圣灵的教训， Ada pengajaran tentang Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus 是不很清楚的写出来的。 yang tidak dengan jelas dicatatnya. 一个好好研究圣经的人， Tetapi seseorang yang meneliti dengan baik tentang Alkitab 一 ini 定先产生迷惑， pasti akan terlebih dahulu dia merasa bingung. 他说不得不深思， Kemudian dia akan merenungkan dengan 在 seksama. 比较前后， Kemudian dia memperbandingkan sebelum dan sesudahnya. 全本圣经的教训就越来越清楚。 Maka semakin jelaslah akan pengajaran Alkitab di dalam keseluruhannya 你 itu. 在创世纪里面， Di dalam kitab Kejadian, 你看见耶和华的使者从天上的耶和华那里降下火，烧掉所多玛俄摩拉。 kita bisa melihat bahwa utusan daripada Allah ketika diturunkan, dia membakar habis, membumi hanguskan Sodom dan Gomora itu. 圣经说耶和华从天上的耶和华降下硫磺火来烧所多玛俄摩拉城的时候， Alkitab ketika mencatat bahwa Allah Yahweh itu ketika menurunkan utusannya untuk membakar habis Sodom dan Gomora itu, 就给我们看见有天上的耶和华，有地上的耶和华。 telah memberitahukan kepada kita ada Tuhan yang ada di surga di sana, dan juga ada Tuhan yang ada di dalam dunia ini. 天上的耶和华是谁呢？ Siapakah Tuhan yang ada di surga itu? 就是圣父。 Yaitu Allah Bapa. 地上的耶和华是谁呢？ Siapakah Tuhan yang ada dalam dunia 就 ini? 是圣子。 Adalah Allah 那 Anak. 么亚伯拉罕的时代，耶稣还没有诞生在世界上， Pada zaman Abraham, Yesus belum dilahirkan dalam dunia ini, 还没有道成肉身成为人。 belum inkarnasi menjadi manusia. 所以，上帝差圣子到地上来的时候， Maka ketika Allah mengutus Allah Anak datang ke dalam dunia ini, 旧约的时候不是道成肉身的差派， dalam perjanjian lama bukan pengutusan secara inkarnasi, 就是这种位格对位格的差派。 tetapi pengutusan secara kepribadian antar kepribadian itu. 这个位格还没有成为人， Dan kepribadian ini belum menjadi manusia, 是以灵的方式到世界上来。 dan dengan sifat rohnya datang ke dalam dunia ini. 亚伯拉罕看见的时候呢， Ketika Abraham melihatnya, 看见一个人形的耶和华在他的面前， dia melihat Allah Yehova dengan wujud manusia berdiri di 这 hadapannya, 个叫做 anthropomorphy， dan ini disebut dengan antropomorfi 或者叫 theophany。 atau disebut dengan theophany. morphy 的意思就是形象的意思 Morfi berarti bentuk itu, ，anthropo 的意思就是人。 antropo itu adalah manusia. 希腊文的 anthropomorphy Dalam bahasa Yunani antropomorfi 就是有人的形象显明出来了。 yaitu satu pernyataan dalam wujud 我 manusia. 相信全本旧约，当人看见耶稣基督的时候， Saya percaya di dalam seluruh perjanjian lama ketika orang melihat Yesus Kristus, 都是看见还没有道成肉身的耶稣，向人有肉身的形象显现的情形。 mereka melihat satu kondisi pernyataan daripada Allah dalam wujud seperti manusia, tapi pada waktu itu belum inkarnasi menjadi 也就是 manusia. 耶稣还没有到世界道成肉身以前， Yaitu sebelum Yesus datang inkarnasi menjadi manusia, 他曾经在旧约里面用人的形象多次向不同的人显现出来。 seringkali dengan wujud sebagai manusia, dia menyatakan dirinya kepada manusia. 亚伯拉罕看见过这位耶和华的使者， Allah Abraham pernah melihat utusan dari Allah Yahweh ini. 摩西曾经面对面与上帝说话， Musa juga pernah bermuka ketemu muka berkata-kata dengan Allah. 亚当夏娃是如此， Demikian juga Adam dan Hawa. 马诺亚是如此， Manoia juga demikian.
这以赛亚在圣殿里面看见上帝坐在宝座上是如此， Yesaya di dalam bait Allah melihat Allah duduk di tahtanya, itu juga demikian. 但以利的三个朋友 Ketiga teman dari Daniel, 撒达拉、米撒、亚伯尼哥， Sadrak, Mesak, dan Abednego, 当他们被丢在火窑里面的， ketika mereka dilempar masuk ke dalam tungku api itu, 一位好像人子的向他们显现， ada seorang yang seperti anak manusia menyatakan diri kepada mereka 他们一同游行。 dan berjalan bersama dengan 所 mereka. 以呢，尼布甲尼撒，我看见有神的儿子在他们的中间， Maka Raja Nebukadnezar mengatakan, aku melihat ada anak Allah di tengah-tengah mereka. 这个都是基督在道成肉身以前，旧约的时候用人的形状显现的记载。 Ini semua merupakan catatan sebelum inkarnasi, pernyataan daripada Kristus di dalam perjanjian lama melalui wujud 比 manusia. 如当耶稣降生的时候， Setelah kemudian hari ketika Yesus dilahirkan, 圣子成了有人身体的人来到我们的中间。 Allah anak menjelma menjadi manusia yang berwujudkan manusia di tengah-tengah kita. 耶稣神的儿子成为人的儿子向人显现的时候， Ketika Yesus menjadi anak manusia dan menyatakan dirinya kepada manusia, 犹太人看见他是人，就不能承认他是神， orang Yahudi melihat dia adalah manusia dan tidak bisa mengakui dia adalah 所以 Tuhan. 他们给耶稣4个很羞辱的名词， Maka mereka memberi 4 nama yang sangat mempermalukannya kepada Yesus. 不但不相信道成肉身。 Bukan saja mereka tidak percaya inkarnasi menjadi manusia, 耶稣的母亲玛利亚一定跟男人偷偷发生关系，生下他，所以叫他叫做私生子。 maka mereka mengatakan ibunya Maria itu pasti diam-diam berhubungan dengan pria yang lain dan melahirkan dia, maka disebutlah anak haram. 所以这是一个不洁净的孩子， Maka ini merupakan seorang anak haram. 这是不合法的婚姻的孩子， Ini merupakan anak dari perhubungan yang tidak 所 legal 以他不认识耶稣是道成肉身， karena mereka tidak kenal Yesus yang 所 inkarnasi 以他们 itu, 羞辱耶稣。 maka mereka mempermalukan Yesus Kristus. 第二句话， Kalimat yang kedua yang mereka katakan, 加利利还能出什么先知？ mereka mengatakan dari Galilea yang bisa muncul nabi apakah lagi? 如果你们查考圣经， Jikalau kalian meneliti Alkitab, 你们就知道加利利从来没有出过先知。 kalian pun akan mengetahui bahwa Galilea selamanya tidak muncul nabi manapun. 耶稣基督是加利利人吗？ Apakah Yesus Kristus adalah orang Galilea? 耶稣是住在加利利人。 Yesus Kristus adalah orang yang tinggal di Galilea. 耶稣是不是生在加利利呢？ Apakah Yesus dilahirkan di Galilea? 耶稣不是生在加利利。 Yesus bukan dilahirkan di Galilea. 耶稣生在哪里？ Di manakah Yesus dilahirkan? 耶稣生在哪里 Di manakah Yesus dilahirkan? ？Bethlehem。 Di Bethlehem. 耶稣在伯利恒生的。 Yesus dilahirkan di Bethlehem. 为什么耶稣要在伯利恒生呢？ Mengapa Yesus harus dilahirkan di Bethlehem? 因为他的本乡就是伯利恒。 Karena kampung halamannya adalah Bethlehem. 伯利恒是什么地方呢？ Ke tempat apakah Bethlehem itu? 伯利恒是很靠近耶路撒冷的地方。 Bethlehem adalah tempat yang sangat dekat dengan Yerusalem. 伯利恒是大卫的城， Bethlehem adalah kota Daud. 伯利恒是犹大地的一个城市。 Bethlehem adalah satu kota Yehuda. 犹大种才能出君王。 Dari suku Yehuda baru bisa muncul raja. 耶稣基督是犹大支派大卫的子孙生出来的， Yesus dilahirkan dari suku Yehuda dari keturunan 所 Daud. 以他有资格做王。 Maka dia mempunyai kualifikasi sebagai 耶 raja. 稣基督的那个时候是不是住在伯利恒呢？ Tetapi pada waktu itu apakah Yesus Kristus tinggal di kota 不 Bethlehem? 是， Tidak. 他们住在加利利的地方。 Dia tinggal di tempat yang bernama Galilea. 奥古斯都做罗马第一个皇帝的时候， Ketika Agustus menjadi kaisar yang pertama dari 他 Romawi, 下令要有个全罗马帝国的普查人口的统计， dia memberikan perintah harus dilakukan sensus di seluruh Romawi. 所以每一个人都要回到自己的家乡报名上册。 Maka setiap orang harus kembali kepada kampung halamannya untuk disensus. 这个是罗马帝国要做一个KTP，每一个人回到自己的家乡去。 Dan ini merupakan satu program pembuatan KTP daripada seluruh Romawi. Maka mereka semua orang harus kembali ke kampungnya. 约瑟就到玛利亚到伯利恒那边去登记了。 Maka Yusuf dan Maria pun kembali ke Bethlehem untuk mencatatkan diri 那 mereka. 时候玛利亚已经受圣灵感孕，差不多要生孩子的时候， Pada waktu itu saatnya Maria yang dinaungi oleh Roh Kudus itu hampir melahirkan. 她还照着
当时的这个政府的规条，顺服的到伯利恒去登记。 Dia masih seturut dengan perintah dari pemerintahan. Dia dengan taat pergilah ke Bethlehem untuk dicacat 他 jiwanya. 到了伯利恒的时候呢， Ketika dia sampai di kota 他 Bethlehem, 身孕很重，就在那个时候把耶稣生出来。 dan dia sudah waktunya untuk melahirkan, dan dia pada waktu itu melahirkan Yesus di 耶 sana. 稣是伯利恒人， Yesus adalah orang Bethlehem. 耶稣是犹大支派的人， Yesus adalah orang dari suku Yehuda. 耶稣是君王的后代， Yesus merupakan keturunan dari raja. 耶稣不是加利利人。 Yesus bukan orang Galilea. 那么当犹太人说加利利不能出先知，耶稣是加利利人，他先不了解，先误会耶稣，再侮辱耶稣。 Ketika orang Yahudi mengatakan dari Galilea ada nabi manakah yang bisa muncul, mereka karena tidak mengerti, mereka salah paham, akhirnya mereka mempermalukan dan menghina Yesus. Mereka salah paham Yesus, lalu ditambah lagi menghina Yesus karena anggap dia dari Galilea. 耶稣不是加利利人， Yesus bukan orang yang dari Galilea. 耶稣生在伯利恒，长大在哪里呢？ Yesus dilahirkan di Bethlehem. Di manakah dia 耶稣 dibesarkan? 长大在什么地方？拿撒勒的地方。 Yesus dibesarkan di tempat yang bernama Nazaret. 拿撒勒这句话什么意思呢？ Apakah arti dari kata Nazaret ini? 就是根的意思。 Yaitu akar. 所以耶稣基督是大卫的根， Maka Yesus Kristus merupakan akar dari Daud 成长起来的时候， yang ketika bertumbuh 生在伯利恒， dilahirkan di Bethlehem, 长大在拿撒勒， dibesarkan di Nazaret. 所以他是上帝的儿子， Dia adalah anak Allah 道成肉身， yang inkarnasi menjadi manusia, 犹大支派的后代， menjadi keturunan dari suku Yehuda, 却在拿撒勒长大起来。 dan dia dibesarkan di Nazaret. 为什么上帝要接触耶稣在拿撒勒长大呢？ Lalu mengapa Allah mau melalui Yesus yang dibesarkan di Nazaret 这里 ini? 面还有很多的事情，我们可以慢慢的去讲解。 Dalam hal ini masih banyak hal yang kita bisa pecahkan secara detail dan pelan-pelan. 今天我重留了， Tetapi saya 因为上帝不要从耶路撒冷这些犹大的宗教律法师、法利赛人、撒都该人中呢兴起救主。 karena Allah tidak mau membangkitkan juru selamat dari Yerusalem, dari kaum orang Farisi, orang Saduki ini. 上帝要从加利利中拣选一派的人，跟这些律法师不同渊源的，从那边建立一个新的天国。 Tetapi Allah mau dari tempat yang lain untuk satu kelompok orang yang berbeda dengan mereka untuk membangun kerajaan Allah. 为什么呢？ Mengapa 因 demikian? 为这些法利赛人、撒都该人，这些宗教领袖已经完全败坏了。 Karena orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan pemimpin agama ini mereka sudah rusak dan bobrok. 从耶稣自己的话来说， Maka dari kalimat yang Yesus ucapkan sendiri, 新酒不能倒在旧皮袋子里面， anggur yang baru tidak bisa diisi ke dalam kantong yang lama, 新布不能补在旧衣服的上。 kain yang baru tidak bisa ditambalkan di dalam kain yang lama. 耶稣不是很有耐心的教导、劝勉、等候法利赛人悔改。 Yesus bukan dengan sabar untuk mengajarkan kepada orang-orang Farisi dan menanti mereka untuk bertobat. 直截了当的对他们：你们这些法利赛人、假冒伪善的人，你们有灾祸了。 Tetapi Yesus dengan langsung mengatakan dan menghardik mereka, kalian orang-orang Farisi yang munafik ini, celakalah kalian. 上帝的儿子不是用犹太人这些宗教领袖来发展新旧的工作。 Karena anak Allah bukan dengan cara orang-orang Yahudi untuk memperkembangkan pekerjaannya, perjanjian baru， perjanjian 所 baru. 以他们就兴起了加利利人来做新旧的工作。 Maka dia pun telah membangkitkan orang-orang Galilea untuk mengerjakan pekerjaan perjanjian baru ini. 后来又在拣选保罗成为门徒之一， Kemudian juga telah memilih Paulus sebagai salah seorang muridnya. 其他耶稣的门徒都是从加利利拣选出来的。 Murid-murid Yesus yang lain itu dipilih dari Galilea. 当时世界有两大学派， Pada waktu itu di dalam dunia itu ada dua aliran yang 一个 besar. 学派是西方的哲学雅典学派， Aliran yang pertama adalah aliran para filsuf dari barat, yaitu di Athena. 第二个学派就是犹太耶路撒冷律法的学派。 Aliran yang kedua adalah aliran Taurat dari Yerusalem. 耶稣不是靠着世上的小学、希腊的真理来建立他的新约， Dan Yesus bukan membangun perjanjian barunya dengan berdasarkan kepada filsafat daripada barat. 耶稣也不是靠着旧约里面这些法利赛人的后代来建立他的新约。 Dan Yesus juga bukan berdasarkan kepada orang-orang Farisi dalam perjanjian lama itu untuk membangun perjanjian 在 barunya. 过去的60年里面， Di dalam 60 tahun yang lalu, 好几本重要的书，题目都是 Jerusalem and Athens and Jerusalem。 banyak buku-buku yang penting itu tema topiknya itu antara Athena dan Yerusalem atau Yerusalem dan Athena saja. 不明白
为什么神学的正统、神学的传统没有突破，没有看见神的工作已经不一样了。 Saya tidak mengerti mengapa dalam tradisi daripada teologi ini ortodoks ini tidak bisa melihat penerobosan 呀， terhadap ini. 所以呢，我在香港开了一个讲座， Maka di Hong Kong saya pernah mengadakan satu seminar. 雅典、耶路撒冷以及加利利， Saya mengatakan dari Athena, Yerusalem, dan Galilea. 上帝不靠犹太人的宗教傲慢， Allah tidak bersandarkan kepada keangkuhan daripada orang Yahudi. 上帝也不靠希腊人的哲学智慧， Dan Allah juga tidak bersandar kepada bijaksana filsafat dari orang Yunani. 上帝借着在加利利长大，在十字架上使耶稣基督把信又赐给人类了。 Allah telah memberikan perjanjian baru kepada umat manusia melalui Yesus yang dibesarkan di Galilea dan mati di atas kayu salib itu. 感谢上帝， Kita bersyukur kepada Tuhan. 这些加利利的门徒， Para murid yang dari Galilea ini, 福音传遍这个全世界。 mereka telah memberitakan Injil ke seluruh dunia. 现在全世界最大的影响不是从希腊来的， Sekarang pengaruh di dalam dunia ini yang terbesar bukan datang dari Yunani. 全世界最大的影响也不是从犹太来的， Pengaruh yang terbesar dalam dunia ini bukan juga datang dari Yahudi. 最大的影响从耶稣基督的福音来的。 Pengaruh yang terbesar datang dari Injil Yesus Kristus. 所以保罗说，在这个各他山上没有神迹， Maka Paulus mengatakan di atas bukit Golgota tidak ada mukjizat 也没有人的智慧， dan juga tidak ada hikmat manusia. 上帝的救恩。 Ada keselamatan dari Allah. 犹太人是要看神迹， Orang Yahudi mau melihat mukjizat. 希腊人是要看智慧。 Orang Yunani mau melihat hikmat. 耶路撒冷学派、 Maka aliran dari Yerusalem, 雅典学派 ada aliran dari Athena 找的就是两条认识上帝的路， yang mereka cari hanya dua cara untuk mengenalkan Tuhan. 一条路用人的智慧去明白上帝， Cara yang pertama adalah dengan hikmat manusia untuk mengerti 要 Tuhan. 用神的神迹来彰显上帝。 Cara yang kedua adalah dari mukjizat Allah untuk mengenal Dia. 今天基督教的新派 Liberal kekristenan pada saat ini 用理性判断可以去了解上帝， adalah dengan rasio mereka mengharapkan bisa mengerti akan Tuhan. 我们却是传定十字架的耶稣。 Tetapi Paulus mengatakan justru yang kami beritakan adalah Kristus Yesus yang disalibkan 为 itu. 什么上帝兴起归正福音运动呢？ Mengapa Allah membangkitkan gerakan dari reform Injil 因 ini? 为我们不是否认神迹， Karena kita bukan mengingkari akan 我 mukjizat, 们也不是轻看智慧。 kita juga bukan menghina akan hikmat. 归正神学在整个基督教里面，真正接受神最高的智慧是超过哲学的。 Dan dalam teologi reform yang menerima hikmat itu melampaui semua hikmat yang ada. Di dalam seluruh kekristenan reform yang paling memegang teguh firman Tuhan melampaui semua filsafat dunia. 整个基督教里面归正跟新派不同的地方，我们又接受神到今天还是行神迹的上帝。 Dan di dalam seluruh kekristenan ini, teologi reform itu masih percaya bahwa mukjizat itu masih ada. 我们的神最大的神迹就是借着基督的死与复活，改变世界，把罪人回到他面前的神迹。 Mukjizat yang terbesar yang kita percaya adalah mukjizat di mana Allah telah mati dan menyelamatkan manusia itu. 所以你在新派的教会里面， Maka di dalam gereja liberal, 你听不见基督的主性的传讲， saudara tidak bisa mendengarkan khotbah tentang sifat ketuhanan dari Allah 你 itu. 只有看见耶稣的德性的劝勉。 Saudara hanya melihat sifat moralitas ajaran seperti itu They saja. reject the lordship of Christ and insist the importance of the morality of Christ. Mereka menolak sifat ketuhanan dari Kristus dan mereka hanya mengajarkan sifat moralitas dari Kristus. 所以呢，保罗说，不是神迹，也不是世界的智慧， Maka Paulus mengatakan bukan mukjizat dan juga bukan hikmat duniawi, 乃是定十字架的耶稣。 tetapi Kristus Yesus yang disalibkan 这就 itu. 是福音超过哲学， Dan inilah alasan juga mengapa Injil itu melampaui filsafat. 福音超过旧有的宗教。 Injil melampaui semua agama dalam perjanjian lama pula. 所以我们归正的人 Maka kita orang-orang reform, 要持守真正上帝的道是高过世界所有的哲学。 kita harus mempertahankan dan memperteguhkan bahwa firman Tuhan itu melampaui semua filsafat 我 duniawi. 们更知道上帝是具体用福音的神迹来行事的上帝。 Dan kita juga lebih mengetahui lagi bahwa Allah melalui mujizat Injil itu melakukan segala karyanya. 所以我愿我们弟兄姊妹都明白一件事情： Maka kiranya kita semua boleh mengerti akan satu hal. 如果我们有发现
基督的福音超过一切的一切， Jikalau kita tidak mendapatkan bahwa Injil Tuhan melampaui segala 我 sesuatunya, 们教会就变成一个宗教性的教会， maka gereja kita akan menjadi satu gereja yang bersifat keagamaan saja. 组织性的教会， Adalah gereja yang hanya bersifat organisasi saja. 行政性的教会， Adalah gereja yang bersifat administrasi. 不是意向的教会， Dan bukan gereja yang visioner. 能力的教会， Bukan gereja yang penuh kuasa. 神的福音大能同在的教会。 Bukan gereja di mana ada kuasa Injil di dalamnya. 我不是说组织不重要， Kita bukan mengatakan struktur organisasi itu tidak 我 penting. 不是说行政不重要， Saya juga tidak mengatakan administrasi itu tidak penting. 我注重行政忽略福音，教会就开始衰落下去。 Tetapi jikalau kita hanya mementingkan struktur organisasi dan mengabaikan penginjilan, maka gereja pun akan merosot. 全世界最有组织的教会就天主教， Karena gereja yang paling mempunyai struktur organisasi dalam dunia adalah Katolik. 有圣公会， Kemudian ada Anglikan, 有卫理公会， ada Methodist, 有长老会、 ada Presbyterian, 浸信会、 ada Baptis, 宣道会， ada Alliance, 许多的教会 dan masih banyak gereja yang lain. 都是行政很强的。 Itu semua gereja mempunyai struktur organisasi yang sangat kuat. 为什么这些教会衰败下去？ Tetapi mengapa gereja-gereja ini merosot? 因为他忽略福音， Karena mereka telah mengabaikan 因 Injil. 为忽略福音的缘故， Karena alasan mereka mengabaikan Injil, 神的能力就慢慢离开了。 maka kuasa Allah pun pelan-pelan akan meninggalkan 有 mereka. 多少钱都没有用， Seberapa banyak uang pun yang mereka miliki tidak ada gunanya. 多强的行政也没有用。 Seberapa kuat pun strukturnya itu tidak ada gunanya. 美国的长老会 Kepresbiterian yang ada di Amerika, 100年里面 di dalam waktu 100 tahun, 损失了200万信徒， mereka telah kehilangan 2 juta jemaatnya. 我们这个教会才28年的历史， Dan gereja kita ini hanya mempunyai sejarah 28 tahun. 已经变成印尼最重要的教会之一。 Kita telah menjadi salah satu gereja yang paling penting di 虽 Indonesia. 然我们有许多的缺点， Meskipun kita banyak kelemahan, 但我们要抓住神的能力， tetapi kita mau memegang teguh kuasa Allah 宣扬福音的信息， untuk memberitakan berita Injil itu 靠圣灵的引导， bersandarkan kepada pimpinan Roh Kudus, 不是势力，不是才能， karena bukan bersandar kepada kemampuan kita, 依靠上帝的灵才能成事。 tetapi kita bersandar kepada Roh Allah untuk menyelesaikan mengerjakan semuanya ini. 上帝赐福给我。 Kiranya Tuhan memberkati kita. 今天我要回到主题里面来， Kita kembali lagi ke tema hari ini. 为什么福音是这么重要呢？ Mengapa Injil itu begitu penting? 福音里面每个最重要的点 Setiap poin yang penting di dalam Injil ini, 都是历史事实。 itu semua merupakan fakta sejarah. Every main event in gospel is a historical fact。 Setiap peristiwa yang penting di dalam Injil itu adalah fakta 基 sejarah. 督道成肉身， Kristus inkarnasi menjadi manusia. 历史上的事实。 Itu merupakan fakta sejarah. 基督是唯一没有罪的圣者， Kristus adalah Sang Kudus yang satu-satunya tidak mempunyai 历史 dosa. 上的事实。 Itu merupakan fakta 耶 sejarah. 稣在世界上得胜魔鬼所有的试探， Yesus di dalam dunia itu telah mengalahkan semua godaan daripada si 这 iblis. 是历史的事实。 Ini merupakan fakta 耶 sejarah. 稣为我们的罪死在十字架上， Yesus demi dosa kita mati di atas kayu salib. 历史的事实。 Itu merupakan fakta 耶 sejarah. 稣借着死打败掌死权的魔鬼， Melalui kematiannya, Yesus telah mengalahkan iblis si penguasa maut 历 itu. 史的事实。 Itu merupakan fakta 耶 sejarah. 稣死了，第三天从死里面复活， Yesus setelah mati hari ketiga yang kemudian hari dia bangkit. 历史的事实。 Itu merupakan fakta 耶 sejarah. 稣升天是历史的事实， Yesus naik ke surga itu juga merupakan fakta sejarah. 所以一件历史的事实还没有完成， Hanya ada satu fakta sejarah yang belum 有一 terjadi. 天主耶稣要再来， Suatu hari nanti Tuhan kita akan datang 这 kembali. 是最后一件伟大的历史事实。 Ini merupakan fakta sejarah yang terakhir yang terbesar. 我们就会与主的永恒中间享受永远的生命。 Maka di dalam kekekalan itu bersama dengan Tuhan kita akan menikmati hidup yang kekal itu. 亲爱的弟兄姊妹， Saudara yang kami kasihi, 所有福音性的历史事实， semua peristiwa yang mempunyai sifat Injil seperti 都 ini, 是要考验我们的信心是真的是假的最重要的点。 itu merupakan semua titik di mana bisa menguji iman kerohanian kita. 新派的人全部被这些历史事实所淘汰掉了。 Orang-orang liberal semua telah tersingkirkan oleh semua fakta 他 sejarah ini 不信基督道成肉身， karena mereka tidak percaya Kristus inkarnasi menjadi 不 manusia. 信基督完全没有犯罪， Mereka tidak percaya bahwa Kristus sama sekali tidak berdosa. 不信耶稣是为罪人死在十字架 Mereka 上， tidak percaya bahwa Yesus mati bagi orang berdosa di atas kayu 不 salib. 信耶稣打败掌死权的魔鬼， Mereka tidak percaya bahwa Yesus telah mengalahkan iblis si penguasa 不 maut. 信耶稣从死里复活， Mereka tidak percaya Yesus bangkit dari kematian. 也不信升天。 Mereka juga tidak percaya Yesus naik ke 我 surga. 非常感谢上帝， Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. 今天
我们在印尼庆祝升天节， Hari ini di Indonesia kita memperingati hari kenaikan 政府承认耶稣升天是一个大的日子。 karena pemerintah mengakui bahwa Yesus naik ke surga ini merupakan satu hari yang besar. 东南亚有一些的国家对升天节完全不理不睬， Di Asia Tenggara ada sebagian negara yang sama sekali tidak menggubris tentang hari kenaikan Yesus ke surga ini. 所以我们基督徒是很重要的。 Tetapi bagi kita orang Kristen merupakan hal yang sangat penting. 上帝给印度尼西亚的政府也认为这一天是很重要。 Allah menjadikan pemerintah bangsa Indonesia juga menganggap hari ini merupakan hari yang sangat 所以 penting. 今天升天节，新加坡没有一个教会有像这么大的聚会。 Maka hari ini hari kenaikan Tuhan di gereja manapun di Singapura tidak ada kebaktian seperti ini. 为什么升天节是重要的？ Mengapa hari kenaikan itu hari yang 因为 penting? 基督如果从天上到地上来， Karena Kristus jikalau dia datang dari surga ke dalam dunia 他 ini, 跟所有宗教的创办人是完全不同的。 dia sama sekali berbeda dengan semua pendiri agama manapun. 所有宗教的创办人都是父母性交，然后把他们生出来的。 Semua pendiri agama itu dilahirkan karena hubungan seksual daripada orang tua 唯 mereka. 一不是人与人性交产生的宗教的教主就是耶稣基督。 Satu-satunya pendiri agama yang tidak merupakan hubungan dari suami istri adalah Tuhan kita, 耶稣 Yesus 基督 Kristus. 是圣灵感孕童贞的玛利亚生下来的， Yesus Kristus dilahirkan karena Roh Kudus menaungi Maria dan melahirkan dia. 创造了上帝直接的干预， Karena Allah pencipta itu intervensi secara langsung, 所以是童贞女生了一个男孩子。 maka melalui seorang anak darah itu melahirkan seorang anak 这 laki-laki. 个跟所有的生育率是完全不一样。 Ini sama sekali berbeda dengan semua dalil kelahiran 这 ini. 跟上帝创造所有的人也是不一样。 Ini juga berbeda dengan Allah menciptakan manusia manapun. 所以耶稣是创造者进到受造界的中间， Maka Yesus merupakan sang pencipta masuk ke dalam dunia ciptaan. 不是透过被造的男人跟被造的女人结合生下来的。 Bukan melalui hubungan antara pria yang diciptakan dan wanita yang diciptakan. Untuk dilahirkan sebab yang dicipta, Yesus 就是上帝的灵感动玛利亚，把他道成肉身吃下来的。 Tetapi Yesus Kristus diberikan itu melalui roh Allah yang mengaungi Maria dan melahirkannya. 耶稣基督，我从父出来到了世界。 Maka Yesus Kristus mengatakan, aku keluar dari Bapa masuk ke dalam dunia 他 ini. 讲这句话的时候， Ketika dia mengatakan kalimat ini 人的肉身 adalah dengan statusnya sebagai manusia 人的 kedagingan, 嘴唇 dengan mulut manusia, 用人性的声音讲， dengan suara dari manusia mengatakannya, 从父出来到了世界。 dari Bapa aku keluar masuk ke dalam dunia 这 ini, 位从天上降下到地上的这位人子， dan anak manusia yang datang dari surga ke dalam dunia 因 ini, 为他的源头不是地。 sumbernya asalnya bukan 所以 dunia. 圣经说呢，所有的人都是从地上来的， Maka Alkitab mengatakan semua orang itu datang dari dunia. 只有耶稣基督是从天上来的。 Hanya Yesus Kristus yang datang dari surga. 圣经说亚当是地上的亚当， Kita mengatakan Adam adalah Adam yang ada di dunia 一 ini. 个亚当是属地的， Adam yang pertama adalah dari dunia. 第二个亚当是属天的。 Adam yang kedua adalah yang dari surga. 这位从天上到地上来的，道成肉身。 Maka yang datang dari surga yang inkarnasi menjadi manusia ke dalam dunia 圣 ini. 经说， Alkitab mengatakan 除了从天上到地上来，又在天上的人子，没有人升过天。 selain daripada yang datang dari surga ke dalam dunia ini kemudian kembali lagi ke surga, tidak. Selain dia yang dari surga tetap di surga，从天上来有人就在天的人子，除了这个人，没有人升过天。 Selain daripada ini tidak ada seorang pun yang naik ke surga. 所以当以诺升天的时候， Maka ketika Enoch naik ke surga, 属地的人被上帝接起； dia adalah orang dari dunia diangkat oleh Tuhan. 以利亚升天的时候， Ketika Elia diangkat naik ke 属 surga, 地的人被上帝接起； dia adalah orang dari dunia yang diangkat naik ke surga. 耶稣升天的时候， Ketika Yesus naik ke surga, 天上来而自己回到天上去。 dia datang dari surga dan kembali dengan sendirinya ke surga 所以他 lagi. 我从父出来到了世界， Maka dia mengatakan, aku keluar dari Bapa masuk ke dalam 我 dunia. 离开世界回到父那里去。 Aku akan meninggalkan dunia kembali kepada Bapa pula. 基督的升天， Kenaikan ke surga dari 他 Kristus 本来是天上来的， adalah karena dia memang datang dari surga. 到后的亚当是属天的。 Karena Adam yang terakhir itu yang adalah datang dari surga. 耶稣到天上去， Dan Yesus naik ke 是 surga. 不是指他死了、复活了，
40天以后才升天，才叫做升天。 Apakah hanya menunjukkan bahwa setelah dia mati, dia bangkit 40 hari kemudian naik ke surga, baru dia katakan dia naik ke surga? 其实不是的。 Sebenarnya bukan demikian. 耶稣在地上做人的时候， Ketika Yesus sebagai manusia dalam dunia 他的 ini, 神性无所不在， sifat keilahiannya itu maha 他 ada. 常常在他父的面前， Dia senantiasa berada di hadapan Bapaknya. 是一个与父同在的圣子。 Maka dia adalah Allah anak yang senantiasa bersama dengan Allah 所以说 Bapa. 除了从天降下，人就在天的人子，没有人升过天。 Maka selain daripada Allah anak yang datang dari surga ke dalam dunia dan tetap ada di sana, tidak ada yang pernah naik ke surga. 第二样， Yang kedua, 当耶稣在十字架上流血的时候， ketika Yesus di atas kayu salib dia mengalirkan darahnya, 就在十字架上受死的时候， dan ketika dia sungguh-sungguh mati di atas kayu salib 这 itu, 天以祭司的身份把他的血带到天上的圣所那里去。 dan langsung dengan statusnya sebagai imam besar, dia membawa darahnya masuk ke ruang kudus di surga. 在天上的圣所 Di ruang kudus di surga, 跟至圣所中间， dan di antaranya dengan ruang maha kudus, 那个幔子原来就是耶稣基督的身体。 tabirnya itu sebenarnya adalah tubuh dari Yesus 当 Kristus. 我们说罪使我们与父隔绝的时候， Ketika kita mengadakan dosa yang memisahkan kita dengan Allah 我 Bapa, 们不能到上帝面前， kita tidak bisa datang ke hadapan Bapa, 因为基督为我们成了罪， tetapi Kristus telah menjadi berdosa karena 所以 kita. 他以他这个人子的身份 Maka dengan statusnya sebagai manusia, 担当我们的罪， menanggung dosa kita 亲自被挂在木头上。 dan disalibkan demi kita. 这个是彼得前书第2章告诉我们， Ini dalam 1 Petrus pasal 2 mengatakan, 他在十字架上亲身担当我们的罪， di atas kayu salib dia telah menanggung dosa bagi kita. 为我们的过犯被钉在十字架上。 Demi kesalahan kita dia telah disalibkan. 又像罗马书4章25节， Dan juga sama dengan kitab Roma pasal 4 ayat 25, 基督受害是为我们的罪过， Kristus menderita itu karena kesalahan kita. 基督复活是叫我们称义。 Kristus bangkit itu supaya kita dibenarkan. 耶稣的身体被剥开的时候， Tubuh Kristus ketika 那 dipecahkan, 个时候就是圣殿的幔子从上到下整个裂开的时候， pada waktu itu juga merupakan saat di mana tabir Allah itu dari atas terbelah ke 幔 bawah. 幕从上到下裂开的时候， Ketika tabir terbelah dari atas ke bawah, 至圣的时候就不能再隐藏自己了， maka ruang maha kudus tidak bisa lagi menyembunyikan 可 diri. 以直接看见里面的约。 Dan manusia bisa langsung melihat tabut perjanjian yang ada di dalamnya. 上帝与人立约的约柜在里面， Ada tabut perjanjian Allah di mana Allah berjanji dengan manusia ada di dalamnya. 这个预表耶稣基督为我们死的时候， Ini melambangkan bahwa ketika Yesus Kristus mati bagi kita, 神的救恩就成全了。 anugerah keselamatan Allah pun telah 那么 digenapi. 当耶稣讲哪一句话的时候， Maka, 圣殿的幔子从上到下面裂开呢？ maka kalimat manakah yang Yesus katakan ketika tabir Allah terbelah dari atas ke bawah? 当耶稣在十字架讲成了的时候， Ketika Yesus di atas kayu salib dia mengatakan sudah genap, 幔幕就裂开了。 maka tabir pun terbelah. 什么东西成了呢？ Apakah yang sudah digenapi? 上帝拯救的恩典成了， Yaitu anugerah keselamatan Allah yang telah digenapi. 上帝赦罪的救赎完成了。 Yaitu karya penebusan dosa daripada Allah itu pun telah 耶稣 digenapi. 在十字架上不是失败， Yesus Kristus di atas kayu salib bukan gagal. 耶稣在十字架上是成全了。 Di atas kayu salib Yesus telah menggenapi. 耶稣大声呼喊 Tetelestai， Yesus dengan suara yang keras dia mengatakan tetelestai. 就是圣殿里面的半幔幕从上到下就裂开了。 Alkitab mengatakan tabir Allah itu pun terbelah dari atas ke bawah. 圣经里面的幔幕多大呢？ Seberapa besar tabir yang tercatat dalam Alkitab itu? 有一片 Hollywood 的电影 Ada satu film Hollywood 演耶稣的生平， ketika mereka membuat film tentang Yesus. 当他讲成了的时候， Ketika dia mengatakan sudah genap, 幔幕就裂开了。 maka tabir itu pun terbelah. 那么 Hollywood 的电影就拍了一个镜头， Maka film dari Hollywood itu ada satu tayangannya. 这个幔幕像窗帘一样薄薄的，就这样裂开来了， Ada tabir yang seperti korden jendela begitu tipis dan terbelah. 这是很好笑的事。 Ini merupakan satu yang sangat lucu. 原来耶稣基督在世界上的时候， Rupanya ketika Yesus dalam dunia ini, 那个时候的圣殿是有史以来最大的圣殿。 bait Allah itu merupakan bait yang terbesar sepanjang sejarah. 这个圣殿建了60多年才建成功。 Bait Allah ini dibangun selama 60 tahun baru selesai. 耶稣死的时候， Pada waktu Yesus mati, 那个圣殿大概只有建到48年， bait Allah itu baru dibangun selama 48 tahun. 所以还没有建好， Belum selesai dibangun, 已经大的不得了。 tetapi sudah begitu besar. 圣殿高度、长度、宽度，所有的材料都比过去
所罗门所建的殿大的很多很多。 Baik itu panjang, lebar ataupun tinggi, semua bahan material yang dipakai itu jauh melampaui besarnya daripada bait Allah dibangun oleh Salomo sebelumnya. 你们都知道，金字塔是用几百万个石头把它砌起来的。 Saudara semua mengetahui bahwa piramida itu dibangun dan disusun di atas batu jutaan banyaknya. 金字塔那个石头一块多大多重呢？ Seberapa beratkah batu yang membangun piramida itu? 每一块石头是2000公斤， Setiap batu itu beratnya 2000 kg. 几百万个石头 Ada jutaan batu 建了一个差不多156公尺高的这个金字塔。 telah membangun satu piramida dengan ketinggian 156 meter. 但是呢，当叙利王建圣殿的时候， Tetapi ketika Raja Herodes membangun bait Allah, 雄心大志超过埃及人建金字塔。 ambisinya itu begitu besar melampaui orang Mesir membangun piramida. 虽然叙利王的圣殿没有金字塔那么大， Meskipun bait Allah yang dibangun oleh Herodes tidak sebesar piramida, 但是圣殿用的石头每一块是5吨5000公斤， tetapi batu yang dipakai untuk membangun bait Allah itu beratnya 5000 kg. 所以这是历史上最大的石头来建一个建筑物。 Dan ini merupakan sepanjang sejarah batu yang terbesar dipakai untuk membangun satu bangunan. 圣殿下面有一个很大的石头， Di bawah daripada bait Allah itu ada satu batu yang sangat besar. 石头的下面还有地下室。 Di bawah batu itu masih ada ruang bawah 那 tanah. 么金字塔最重要一块石头，把法老王的坟墓把它盖起来的那一块石头是320吨。 Dan batu yang menutupi jasad dari Raja Firaun itu beratnya 320 ton. 怎样把320吨的石头把它搬上去？谁有这个力量？那个时候有没有起重机？都是现在很难想明白的事情。 Siapakah dengan cara apakah mereka mengangkat batu yang beratnya 320 ton untuk ditutupkan ke tempat itu? Pada waktu itu tidak ada mesin pengangkat berat. 如果你研究中国历史， Jikalau saudara meneliti sejarah Tiongkok, 有一个皇帝野心最大的，叫做永乐皇帝。 ada satu kaisar yang mempunyai ambisi yang sangat besar bernama Kaisar 他 Yonglok. 本来不是皇帝， Dia sebenarnya bukan seorang 他 kaisar 的父亲把王位继承到他的侄儿的身上。 karena ayahnya menurunkan taktanya itu kepada keponakannya. 当他父亲把这个命令传出来的时候， Ketika ayahnya memberikan perintah seperti ini, 他就注意看他的孩子们， maka dia pun memperhatikan anak-anaknya. 虽然孩子没有办法， Meskipun anaknya tidak berdaya, 都要听父亲的命令。 mereka harus taat kepada perintah ayahnya. 第4个孩子眼睛瞪得很大，很不甘愿。 Tetapi anak yang keempat membelalakan matanya dan tidak rela 他 sekali. 认为为什么你朱元璋下令孙子代替你，不是我们你的孩子代替你呢？ Mengapa engkau Chu Yanzhang yang menurunkan takhtamu kepada Sun Tzu, bukan kami yang menggantikan engkau? 所以他很不甘愿。 Maka dia sangat tidak rela. 朱元璋稍无一下的时候， Maka ketika Chu Yanzhang melihat sepintas, 他就知道以后会造次，会造反，一定是这第4个孩子叫做朱棣。 maka langsung dia bisa mengetahui kelak kemudian hari yang akan membuat keonaran keributan adalah anak yang keempat yang bernama Chu 他的 Di. 朱元璋死了， Maka setelah Chu Yanzhang 是的，他们 mati, 就照着皇帝的遗嘱，就立朱允炆，就是他的孙子做皇帝。 maka mereka pun seturut dengan wasiat yang diturunkan oleh kaisar itu, mereka mengangkat cucunya itu menjadi kaisar. 这个就叫做这个建文皇帝。 Ini bernama Kaisar Qianwen. 但是建文皇帝在南京做王了以后， Setelah Qianwen menjadi kaisar di daerah 他们 Nanjing, 把许多的叔父、伯父都把他派到各地方，分封做各地的王。 dia mengutus semua paman-pamannya itu ke tempat berbagai tempat untuk menjadi raja-raja di sana. 朱元璋第4个孩子就变成北平的王，北京的王。 Dan anak dari Chu Yanzhang yang keempat ini menjadi raja di Peiping. 明朝推翻了元朝以后， Setelah dinasti Ming mengalahkan dari dinasti 把 Qin, 蒙古人全部赶走了， mereka telah mengusir semua orang Mongol. 他们决定回到南京应天府建立首都。 Dan mereka memutuskan untuk kembali ke Nanjing untuk membangun ibu kotanya. 然后呢， Kemudian, 各地方的王在地方执政。 dan semua raja-raja di berbagai tempat mereka memerintah di sana. 有一天呢，一个很重要的宰相对这一个皇帝说 Suatu hari ada seorang Perdana Menteri yang sangat penting berkata kepada Kaisar, 你现在很年轻， sekarang engkau begitu muda, 你的叔父、你的伯父都 tetapi 比你更大， paman-pamanmu itu semua lebih tua dari engkau, 比你的经验
比你的军队更强。 Pengalaman mereka, tentara mereka pun lebih kuat dari engkau. 有一天他一定来杀你， Suatu hari mereka pasti akan datang untuk membunuh 把 engkau. 王位抢去。 Dan mereka akan merebut kekuasaan. 我吩咐你，我就劝你把他们下令，叫他们都到南京来。 Maka saya menasihati engkau untuk memanggil mereka semua datang ke 我 Nanjing. 们好好处理他们以后的事情。 Dan kita mengatur semua urusan itu dengan baik dengan mereka. 皇帝就下了诏书， Maka Kaisar pun menulis satu surat. 所有的王就过来了。 Maka semua raja-raja itu pun dikumpulkan. 朱元璋第四个孩子朱棣不肯从北京下来， Dan anak dari Chu Yenchang yang keempat bernama Cuti tidak mau datang dari 他 Beijing. 不肯顺服， Dia tidak mau taat 因为他心里想，不是你，应当是我做皇帝。 karena dalam hatinya mengatakan harusnya bukan engkau sebagai kaisar, saya lah yang 所 harus 有的 jadi 王 kaisar. 都来了， Semua raja-raja itu datang, 有一个不来。 ada satu yang tidak datang. 这个建文皇帝很生气这个 Dan 事情， Kaisar Qianwen itu sangat marah, 但是他是这儿， tetapi karena dia adalah keponakan 朱棣是年纪比他大很多的一个这个叔父， dan Cuti merupakan pamannya yang jauh lebih tua dari dia, 他派人去看， maka dia mengutus orang untuk melihat ke 他 sana. 们说，因为呢朱棣生病，所以不能来， Mereka mengatakan bahwa karena Cuti itu sakit maka tidak bisa 真 datang. 的假的？ Apakah itu benar? 派人去查， Kemudian mengutus orang lagi untuk meneliti. 那个查了回来了， Setelah meneliti itu dan mereka kembali, 他说王啊，你不必怕，他真的是生病， mereka mengatakan kepada Kaisar, engkau tidak usah takut karena dia sungguh-sungguh sedang sakit. 他生什么病？ Sakit apakah dia? 神经病。 Dia sakit tidak waras. 你怎么知道他神经病？ Bagaimanakah kamu tahu dia sakit 因 tidak 为 waras? 他在北京的王宫的地上爬来爬去，把鸡大便拿来吃， Karena di istana di Beijing itu dia merangkak ke sana kemari, dia memakan kotoran 在 ayam. 地上像狗一样， Dia merangkak seperti anjing di 然后 lantai. 把鸡的大便也拿来吃。 Kemudian kotoran ayam pun 他 dimakannya. 一定是神经 Maka 病， pasti dia sedang sakit jiwa. 因为他神经病，所以 Karena- 你不必怕他， Karena dia sakit jiwa maka engkau tidak perlu takuti 他 dia. 不会造反， Dia tidak bisa memberontak. 他不会反对你。 Dia tidak akan menentang memberontak engkau. 建文就放心了， Maka Qian Wen pun lega. 其实是假的，那个不是鸡大便，是巧克力， Sebenarnya itu bukan hal yang sesungguhnya karena itu bukan kotoran ayam tapi adalah coklat. 做的像大便的颜色一样。 Dibuat seperti warna kotoran 对，你 ayam. 们吃的东西真的很好吃的。 Dan ketika dimakan itu sangat enak. 皇帝被骗了， Maka demikianlah Kaisar ditipu. 4年以后， Setelah 4 tahun kemudian, 朱棣带大军从北京打到南京来， Cuti membawa tentaranya dari Beijing, dia menyerbu sampai ke Nanjing. 把整个南京把它烧完了。 Dan dia membumi hanguskan seluruh Nanjing. 朱棣下令找我的侄儿建文的尸体拿来给我看。 Dan Cuti memberikan perintah cari jasad daripada keponakanku Qian Wen itu biar tunjukkan 到 kepadaku. 处找， Kemudian mereka mencari ke sana 找到 kemari. 了啊！ Apakah mereka menemukan?找不到. Mereka tidak 找到 menemukan. 什么时候呢？ Sampai kapankah mereka mencari? 到今天都找不到。 Sampai hari ini pun mereka belum 所以 menemukan. 当朱棣做王的时候， Maka ketika Cuti sebagai raja, 很害怕， dia sangat takut 因为他的王位是抢来的， karena kerajaan itu dia rebut. 所以他心里一直不平安， Maka dalam hatinya selalu tidak tentram. 良心里面有很大的黑影罩。 Dan lurannya itu dibelenggu oleh bayangan-bayangan yang hitam sekali. 所以当他建北京王宫的时候， Maka ketika dia membangun istana di Beijing, 建到第7年， sampai kepada tahun yang ke-7 dia bangun, 差不多要好的时候， hampir rampung, 忽然间大火把它烧掉。 tiba-tiba terbakar habis oleh api yang 他心 besar. 里说呢， Maka dalam hatinya mengatakan, 上天生气了， dan langit telah marah 我的王位是抢来的， karena kerajaanku didapatkan dari merebut. 上天不许可我这么。 Maka langit tidak menyetujui saya melakukan hal 但 seperti 过了 ini. 2年以后， Maka 2 tahun 没 kemudian 有事情， tidak ada apa-apa yang 再 terjadi. 把它建起来。 Dia bangun lagi istana 所以 itu. 在第13年的时候， Maka pada tahun yang ke-13, 北京的王宫就建成功了， istana di Beijing pun 这是 dirampungkan. 全世界历史人类所建的最大的王宫。 Ini merupakan istana yang terbesar dibangun manusia sepanjang sejarah 北 manusia. 京的王宫是1403年建的， Istana di Beijing itu dibangun tahun 1403 1420年建成的。 dan tahun 1420那个 diselesaikan. 时候呢，建文早就死了， Pada waktu itu Chen Wen jauh sebelumnya sudah mati. 有的说没有死，去做和尚。 Ada orang yang mengatakan dia tidak mati tetapi pergi menjadi biksu. 朱棣就在北京做皇帝。 Dan Cuti pun menjadi kaisar di 你 Beijing. 们今天到北京去看，看的故宫就是1403建到1420，从那个时候到现在600-700年了。 Hari ini kalau saudara pergi ke Beijing, saudara bisa melihat istana dibangun dari tahun 1403 sampai 1420. Sudah 600-an tahun sejarahnya. 朱棣呢，要表示他对爸爸还是很崇敬的。 Tetapi Cuti juga tetap mau menyatakan bahwa dia masih sangat menghormati ayahnya. 他叫人
这个刻了一个很大的石头， Dia minta orang mengukir satu batu yang sangat besar. 多少大， Berapa besarnya? 多少重， Berapa beratnya? 只能估计不能称。 Hanya bisa mengira-kira, tidak bisa ditimbang. 为什么呢？ Mengapa demikian? 太大了， Karena terlalu 对 besar. 被估计大概是600多吨， Maka diestimasi kira-kira 600-an lebih ton. 1 ton 1000 kilo， 1 ton, iton 1,000 kongcin. 600 ton akhirnya adalah berapa? 400 ton, 600 ton, 600 ton itu 600.000 kilogram. 600 600.000. ribu kilo. 6 Siapa bisa angkat? 谁能够 所以我告诉你，有 Maka 3 katakan, 块最大的石头， ada 3 batu yang terbesar. 第一块320 ton， Yang pertama 320 ton beratnya. 金字塔中间很高，盖住法老王的棺材的那个。 Yaitu batu yang ada di dalam piramida yang dipakai untuk menutupi jasad dari Firaun. 第二块最重的石头， Batu yang kedua yang terberat 希律王放在圣殿下面的那块大石头， adalah batu besar yang ditaruh dalam bait Allah oleh Raja Herodes. 500吨。 500 ton. 第3块大石头， Batu yang ketiga yang terbesar 就是朱棣为朱元璋所建的一个碑，这个是600多吨。 yaitu satu batu nisan yang dibangun oleh Cuti untuk ayahnya, itu beratnya 600 ton. 刻好了， Setelah selesai diukir, 做好了以后 setelah selesai dibuat, 拿不起来， tidak bisa diangkat. 到什么时候呢？ Sampai kapankah? 到700年以后，现在还没有拿起来。 Sampai 700 tahun kemudian, yaitu sekarang, belum bisa diangkat. 你们在 museum 里看到有一像叫做 Venus 的 Milo， Saudara di museum bisa melihat satu patung Venus 的 Milo， Venus de Milo. 那我在纽约买的， Itu yang saya beli di New York. 现在要超过1个 million。 Sekarang harganya lebih dari 1 miliar. 从纽约的店 Dari toko di New York 把它运到纽约的飞机场， dikirim sampai ke bandara di New York. 从纽约的飞机场 Kemudian dari bandara di New York 飞到新加坡， terbang sampai ke Singapura. 新加坡 Dari Singapura 用船运到印尼， dengan kapal diangkut ke Indonesia. 一单用 Priok， Dari Tanjung Priok di 再用 Indonesia 车运到 Kemayoran， dengan kendaraan truk Kemayoran. sampai ke Kemayoran. 我再把它送上第6楼。 Di Kemayoran saya angkat lagi sampai ke lantai yang 那 ke-6. 个像多少重呢？ Seberapa beratnya patung itu? 862公斤。 862 kilogram. Saudara kira bikin museum gampang? Coba satu barang saja. You beli, you bayar di New York, you kirim, lalu bawa sini angkat ke lantai ke-6. Satu saja. Kuat tak? 你以为建博物馆是那么简单的吗？你只有一个东西从纽约要运到这边，要放在博物馆里面，是 Lalu, 非常 maka 的简 Venus 单。 Milo bawahnya ada satu tempat untuk mentegakkan dia. Itu yang marmer hitam, itu 400 kilo. 在这个像的下面还有一个大理石，现在重量是400公斤。已经放上去了。 Sekarang sudah diletakkan di 从前 sana. 抬的手半死半活。 Dulu diangkat begitu susahnya. 你看看哦，museum bagus bagus. Sekarang sudah, saudara melihat museum itu bagus, indah. Coba tambah satu arloji di dalam. 100 juta. 你是看在增加一个手 Tambah 表， satu guci. 以前 Ratusan juta. 一个瓷器的话只有几百条， Saudara bayangkan ya. 你可以想 Ini 象， semua tidak berat. 这些都是不重的。 但是刚才讲都是最重最重的石头。 Tapi yang dikatakan tadi adalah batu yang terberat. 希律王把那个石头拿上去以后， Ketika Raja Herodes menaruh batu itu, 再铺了整个圣殿的山。 kemudian dibangun lagi bait Allah di atasnya, 圣殿山的石头 dan batu gunung yang dibangun untuk 现 bangun 在 bait Allah, 很平很平， dan dipotong begitu rata, 石头跟石头连在一起， dan ketika batu yang satu ditaruh di atas batu yang 已 lain, 经2000年了， itu sudah 2000 tahun. 连一个刀片都不能放在里面， Bahkan satu pisau potong pun tidak bisa ditaruh di dalamnya. silat pun tidak. tidak bisa masuk di dalam lubang batu di Yerusalem。这是伟大的建筑， Ini merupakan bangunan yang agung. 不是现在建礼拜堂这么容易的。 Bukan begitu mudahnya kita membangun gedung gereja sekarang 这 ini. 礼拜堂2年全部建好了， Kita gedung gereja ini dalam 2 tahun semua selesai 这 dibangun. 是很难很难的。 Tapi kalau waktu dulu itu begitu sulit. 那么圣殿建好了以后呢， Lalu setelah bait Allah selesai 单 dibangun, 单耶路撒冷圣殿山呢，就等于4个足球场那么大。Hanya tanah yang menjadi landasan bait Allah besarnya 4 kali football stadium sekarang， lapangan sepak bola sekarang. 这样可怕的建筑。 Bangunan yang begitu mengerikan. 现在的弟兄是， Saudara yang kami kasihi, 但是耶稣看见圣殿的时候， tetapi ketika Yesus melihat bait Allah itu, 对他的门徒说 dia berkata kepada para：“ 你 muridnya, 们不要看这个圣殿这么大的东西， kalian jangan melihat keindahan dari bait Allah 我 seperti 现 ini. 在告诉你， Sesungguhnya aku katakan, 将来没有一块石头
连在舌头的上面，没有被取下来的。 Kelak kemudian hari tidak ada satu batu pun yang dibiarkan di atas batu yang lain. 为什么耶稣敢讲这个话？ Mengapa Yesus berani mengatakan kalimat ini? 耶稣基督是神， Karena Yesus Kristus adalah Allah, 耶稣是道， Yesus adalah firman, 耶稣是感动所有的先知传讲预言的， Yesus adalah yang menggerakkan semua nabi untuk menyampaikan nubuat. 所以他自己讲的话是最有权威。 Maka kalimat yang dia sampaikan itu sendiri mempunyai kuasa yang 耶稣 terbesar. 讲的那一句话以后， Setelah Yesus mengatakan kalimat itu, 不到30几年， tidak sampai 30-an tahun, 罗马的将军提多来攻耶路撒冷， antara Kaisar Titus dari Romawi datang untuk menyerang Yerusalem 放火把耶路撒冷的圣殿把它烧掉。 dan membakar bait Allah yang ada di Yerusalem. 当他们把圣殿烧掉的时候， Ketika mereka membakar bait Allah itu, 提多庆祝他的成功， dan Titus memperingati kemenangannya, 他站在那边看。 dia melihat ada 你 di 们 sana. 以色列人说，你们的上帝是全能的上帝， Kalian orang Islam mengatakan Allah kalian adalah Allah yang maha kuasa. 你的上帝全能在哪里？ Di manakah kemahakuasaan daripada Allah 为什 kalian? 么不帮助你们？ Mengapa tidak menolong kalian? 为什么使你们失败？ Mengapa menjadikan kalian gagal? 因为呢，犹太人不要福音，只要宗教，只要主责， Karena orang Yahudi tidak mau Injil, hanya mau agama dan hanya mau organisasi. 上帝把它丢掉了。 Maka Allah telah membuang mereka. 当提多看的时候， Maka ketika Titus 他 melihatnya, 看见从舌头跟舌头的缝中间 dia melihat di antara batu, di antara celah yang ada di antara batu 有 itu, 黄金流下来， ada emas yang meleleh. 所以他越看越奇怪， Maka semakin dia lihat, dia semakin merasa heran. 知道叙利王把黄金放在舌头跟舌头中间，因为每一块5000公斤，没有人能够偷，没有人能够拿。 Dia baru menyadari bahwa Raja Herodes telah menaruh emas di antara batu itu. Karena batu itu beratnya 5.000 kg, maka tidak ada orang yang bisa mengambilnya. 但是被烧掉的时候呢， Tetapi ketika bait Allah dibakar, 黄金先融化出来了， emas itu meleleh terlebih 对 dahulu. 舌缝中间流下来。 Maka dari celah bebatuan itu mengalir keluar. 所以提多将军就下令， Maka Kaisar Titus pun memberikan perintah. 每一块舌头都要拆下来， Setiap batu itu harus diturunkan 里面所有的黄金都要找出来， dan harus diambil semua emas yang tersimpan di dalamnya. 可以有一块舌头留在另外一个舌头的上面。 Tidak boleh dibiarkan satu batu pun yang masih ada di batu atas batu yang lain. 耶稣基督所讲的话就完全应验下来。 Maka dengan demikian kalimat yang dikatakan oleh Yesus Kristus semuanya telah digenapi. 从那一年以后， Mulai dari tahun 我 itu 们看见以色列人没有圣殿了， kita melihat bangsa Israel tidak lagi mempunyai bait 直 Allah. 到现在， Sampai kepada hari ini, 因为没有圣殿，所以不需要祭司了。 karena tidak mempunyai bait Allah maka tidak lagi perlu imam. 直到现在， Sampai saat ini 没有君王了。 tidak ada lagi raja. 直到现在， Sampai hari ini 没有先知了。 tidak ada nabi 直 lagi. 到现在， Sampai sekarang ini. 所以以色列人现在没有先知，没有祭司，没有君王，只剩下拉比。 Maka bangsa Israel sampai sekarang ini tidak ada nabi, iman apapun raja, yang sisa hanyalah rabi. 主后70年以后， 70 tahun setelah 以 Masehi, 色列人没有先知，没有祭司，没有君王， bangsa Israel tidak lagi mempunyai nabi, tidak lagi mempunyai imam, tidak lagi mempunyai raja, 也没有圣殿。 dan juga tidak lagi mempunyai bait Allah. 以色列人怎么敬拜上帝呢？ Lalu bagaimanakah bangsa Israel menyembah kepada Tuhan? 不到圣殿去敬拜， Mereka tidak lagi pergi ke bait Allah untuk menyembah Tuhan. 就在犹太会堂里面去敬拜上帝， Maka mereka menyembah kepada Tuhan di dalam sinagog 也 itu, 没有献祭了。 dan juga lagi tidak mempersembahkan korban. 为什么可以没有祭司、没有先知、没有君王呢？ Mengapa boleh tidak mempunyai nabi, imam ataupun raja lagi? 他们不知道耶稣基督已经代替这些先知、祭司、君王了。 Karena mereka tidak mengetahui bahwa Yesus Kristus telah menggantikan semua nabi, imam, dan raja itu. 我们在下个礼拜六，耶稣从死里复活了以后呢， Setelah Yesus bangkit dari 他 kematiannya, 成了圣殿的幔幕就分开来了。 dia mengatakan sudah genap, maka tabir di dalam bait Allah itu pun terbelah dari atas ke bawah. 希律王的圣殿多大，你知道吗？ Seberapa besar dari bait Allah yang dibangun oleh Herodes, tahukah engkau? 希律王的圣所多高，你知道吗？ Tahukah engkau berapa tingginya bait Allah yang dibangun oleh 圣 Herodes? 所跟至圣所中间那个幔幕， Dan tabir yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus yang 要 dibangun itu, 差不多300个人的力量才能放上去。 itu harus ditaruh, dipasangkan oleh kekuatan 300 orang. 不像你家里的高点，一个人就可以挂上。 Tidak seperti korden jendela di rumahmu yang satu orang saja bisa memasangnya. Hollywood 明白圣经不太多， Dan orang-orang Hollywood tidak terlalu mengerti akan Alkitab. 有时候演戏的时候不准确， Kadangkala mereka memerankan film itu tidak terlalu tepat. 幔幕从上面到下面裂开来，
Dan tabir ini dari atas terbelah ke bawah. 绝对不是人的力量可以做到的， Sudah pasti bukan dengan kekuatan manusia bisa melakukannya. 人自己的能力才做开。 Tetapi kekuatan Allah sendirilah yang bisa memecahkannya. 漫幕破开来， Tabir terbelah dua. 是耶稣的身体为我们撕破开来了。 Itulah seperti tubuh dari Yesus yang mati bagi kita dan terpecah bagi kita. 借着基督的死，我们才开了一条道路回到上帝的面前。 Melalui dari kematian dari Kristus, maka jalan pun telah terbuka. Kita bisa kembali kepada Allah 这个 Bapa. 道路是又新又活的路。 Jalan ini merupakan jalan yang baru dan hidup. 这个就是希伯来书第10章20节告诉我们， Dan di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 20 mengatakan, 这个漫幕打开来了， tabir ini telah terbuka. 表示新的道路打开来了， Ini berarti jalan yang baru telah terbuka. 人可回到上帝面前。 Manusia boleh kembali kepada Allah. 所以耶稣说成了， Maka Yesus mengatakan sudah genap. 救恩成了， Anugerah keselamatan telah digenapi. 复和好已经成了， Perdamaian dengan Allah Bapa telah 律 digenapi. 法已经成全了， Taurat telah digenapi. 讲耶稣基督就可以回到父那里去。 Maka Yesus Kristus pun boleh kembali kepada Allah 耶 Bapa. 稣代替我们开通了这条道路。 Yesus menggantikan kita, telah membuka jalan yang baru bagi kita ini. 天上到地上来的时候， Ketika dia datang dari surga ke dalam dunia ini, 耶稣用道成肉身打开这条路。 dengan inkarnasinya dia telah membuka jalan ini. 地上到天上的时候， Ketika dari dunia dia kembali ke 耶 surga, 稣从十字架跟复活打开了这条路。 Yesus Kristus dari salibnya dan dari kebangkitannya telah membuka tabir ini. 圣父看到这位基督， Dan Allah Bapa melihat Kristus 他 ini, 对耶稣基督说 maka dia berkata kepada Yesus：“ 现 Kristus, 在来，你坐在我的右边， sekarang datanglah duduk di sebelah 我使 kananku. 所有的仇敌做你的脚凳。 Aku akan menjadikan musuh-musuhmu berada di atas tumpuan 脚 kaki. 凳是什么意思呢？ Apakah maksudnya dengan 就是你的 tumpuan 脚 kaki? 站对的地方， Yaitu tempat engkau berpijak. 把脚站在脚凳的上面， Engkau memijakkan kakimu pada tumpuan 表示 itu. 你得胜了。 Itu berarti engkau sudah menang. 有一些时候， Ada banyak saatnya 把仇敌杀死了以后， setelah kita membunuh para musuh, 把他的头压在脚下， kemudian kita menaruh kepalanya di atas 用 kaki 你 kita. 的脚踏在他的头上， Dan dengan kaki kita memijak di atas 他的 kepalanya. 头变成你的脚凳， Dan kepala mereka menjadi tumpuan 这 kakimu. 表示得胜。 Ini berarti menang. 大卫看见这个事情， Daud telah melihat hal 他就 ini, 写下诗篇110篇。 maka dia pun menulis Mazmur 110. The Lord spoke to my Lord. Tuhan berkata kepada Tuanku, Who is the first Lord? siapakah Tuhan yang Who is pertama the itu? second Lord? Siapakah Tuhan The itu? first Lord is the Holy Father in heaven. Tuhan adalah Allah Bapa yang Maha Kudus di surga. Second Lord is the Holy Son sits beside the right hand of the Holy Father. Tuhan ini adalah anak Allah yang kudus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. 主对于我主说， Tuhan berfirman kepada Tuanku, 上帝对上帝说， Allah berkata kepada Allah, 耶和华对耶和华说， Allah Yahweh berkata kepada Allah 你 Yahweh, 在我的右边坐下， engkau duduk di sebelah kananku, 使你成为我的独生子， aku menjadikan kau sebagai anak tunggalku, 使你成为人与神之间的中保， aku menjadikan kau sebagai perantara di antara manusia dan Allah, 使你成为从死复活的得胜者， aku menjadikan engkau sebagai pemenang yang bangkit dari kematian itu. 坐在我的右边。 Duduklah di sebelah 我 kananku. 们每一个礼拜念我们的使徒信经的时候， Ketika setiap minggu kita mengikrarkan iman rasuli 耶 kita, 稣在比拉多手下受害、 Kristus Yesus menderita di bawah Pontius Pilatus, 受死、 dia mati, 钉十字架， dia disalibkan, 下到阴间， dia turun ke dalam alam 第 maut, 3天从死人中复活， pada hari yang ketiga dia bangkit pula dari orang mati, 升天， naik ke surga, 坐在父上帝的右边。 duduk di sebelah kanan Allah 我 Bapa. 们的教会每年52次会宣读这个使徒信经。 52 kali dalam satu tahun gereja kita mengikrarkan iman rasuli 耶 ini. 稣坐在父的右边是什么意思呢？ Apakah artinya Yesus duduk di sebelah kanan Allah 有 Bapa? 3个重要的意思。 Ada 3 makna yang 第 penting. 一，因 Yang 为耶 pertama, 稣所献的祭已经蒙上帝所悦纳了。 karena korban yang dipersembahkan oleh Yesus telah diterima oleh Allah Bapa, You are delighted. engkau So diperkenankan. I accept you to come sit beside the right hand. Maka aku menerima engkau sekarang untuk duduk di sebelah 这 kananku. 是第一个意思。 Ini merupakan makna yang 耶稣 pertama. 所献的祭蒙上帝悦纳了。 Korban yang dipersembahkan oleh Yesus diterima, diperkenan oleh 第 Tuhan. 二， Yang kedua, 耶稣在死里面已经得胜了掌死前的魔鬼了 di dalam kematiannya Yesus telah mengalahkan iblis si penguasa maut itu. ，overcome all your enemies。
Dia telah mengalahkan semua You musuhnya. defeat the Satan and his power. Dia telah mengalahkan semua kekuasaan daripada si You are setan. victorious. 你 Dia telah mendapatkan kemenangan. 不但是蒙悦纳的， Bukan saja dia diperkenan, 你也是得胜者。 tetapi dia juga adalah si pemenang itu. Tisan. Yang ketiga, 我叫你坐在我右边， aku meminta engkau duduk di sebelah 表示 kananku. 你是我身边最有权柄的人， Ini berarti bahwa engkau adalah yang paling berkuasa yang ada di 把 sampingku. 掌权的地位给你， Aku memberikan tongkat kekuasaanku 我把 kepadamu. 铁杖交在你的手 Aku 里， memberikan gada besi kepadamu. 你要用铁杖管理所有的国家， Dengan gada besimu engkau akan menguasai semua bangsa. 地基跟田产都给了你。 Aku akan memberikan semua pusakaku itu kepadamu. Kasih Kita bersyukur kepada Tuhan. 有哪一个宗教的领袖听见上帝对他这样讲的吗？ Ada si pemimpin agama manapun yang mendengarkan Allah berkata seperti ini kepada dia? 没有。 Tidak. 所有的宗教里面， Di dalam agama dalam seluruh dunia, 没有人有权柄坐在父上帝的右边， tidak ada seorang pun yang mempunyai kuasa dan hak duduk di sebelah kanan Allah 没有 Bapa. 人权柄可以践踏他的仇敌，成为他的脚凳。 Tidak ada seorang pun yang mempunyai kuasa dan hak untuk meninjak musuhnya sebagai tumpuan只有一位。 kakinya. Hanya ada satu. 谁呀？耶稣 Siapakah 基 dia? 督， Yesus Kristus. 道成肉身的基督， Yaitu Kristus yang inkarnasi menjadi manusia. 钉十字架的基督， Yaitu Kristus yang disalibkan. 死里复活的基督， Kristus yang bangkit dari kematian. 升到高天的基督。 Kristus yang naik ke tempat yang tinggi 我 itu. 说你坐在我的右边， Bapa mengatakan duduklah di sebelah 耶 kananku. 稣是得胜者， Yesus adalah sang pemenang. 耶稣是蒙悦纳者， Yesus adalah yang diperkenan. 耶稣是掌权者。 Yesus adalah sang penguasa. Saudara yang kami kasih, 你知道不知道？我们有一位得胜的主坐在父的右边， tahukah engkau bahwa kita mempunyai satu Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa? 耶稣坐在上帝右边要做什么？ Untuk apakah Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa? 管理万有。 Adalah untuk menguasai segala sesuatu. 耶稣坐在上帝右边做什么？ Untuk apakah Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa? 为圣徒祈祷。 Adalah untuk berdoa syafaat bagi orang-orang yang percaya. 那弟兄，请你注意， Saudara yang kami kasih, selain mohon perhatian, 从你做基督徒， sejak engkau menjadi seorang Kristen, 撒旦就痛恨你， setan pun akan benci kepada 一定 engkau. 把你拉下来。 Dia pasti akan menjatuhkan engkau. 能不能呢？ Tetapi akan mereka bisa? 不能。 Tidak. 我感谢上帝， Saya bersyukur 有 kepada 一个 Tuhan. 真正没有办法打倒下来的， Ada seseorang yang sungguh-sungguh tidak bisa 就 dijatuhkan. 是谁？ Siapakah 耶 itu? 稣基督。 Yesus Kristus. 因为你坐在父上帝的右边。 Karena engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa. 希伯来书说什么呢？ Apa yang dikatakan dalam kitab 我们在 Ibrani? 天上的主 Tuhan kita yang ada di surga, 坐在父上的右边， duduk di sebelah kanan Allah Bapa, 昼夜为我们祷告， siang malam berdoa syafaat bagi kita, 所以我们能得胜魔鬼。 maka kita bisa mengalahkan si iblis. 亲爱的弟兄姊妹， Saudara yang kami kasihi, 魔鬼有三大工作。 iblis mempunyai 3 pekerjaan yang besar. Tiga pekerjaan besar daripada setan. Pertama, menantang, merintangi pekerjaan Allah. 第一就是抵挡拦阻上帝的工作， Semua, satu, dua, tiga. 抵 Menantang, 挡拦阻 merintangi pekerjaan Allah. 工作。 Kedua, 第二， mencobai, menggoda manusia berdosa. Semua, 试 satu, 探 dua, 人 tiga. 类犯罪。 Mencobai, menggoda Berarti manusia berdosa.犯罪。 Ketiga, 第三， menuduh dan terus mengadu Allah tentang orang suci di gereja. 控告在教会的信徒们， Ini tiga pekerjaan setan ya. 这个是魔鬼的3大， Tantang Allah, 他抵挡上帝， mencobai manusia untuk berdosa, 他试探人使到犯罪， menuduh orang Kristen 他控告基督徒， supaya digagalkan. 直到他们能够失败。 Tapi Alkitab Roma pasal 8, 可是罗马书第8章， who can accuse us? 谁能够控告我们呢？ We have our defender Jesus Christ in the right hand of God. 我们有在上帝右边的耶稣基督为我们辩护， Yesus Kristus membela kita. 耶稣基督为我们辩护， Yesus Kristus berdoa bagi 耶稣 kita. 基督为我们祷告， Yesus Kristus berada di sebelah kanan Allah Bapa Yesus untuk memberi pertolongan bagi orang 耶 Kristen. 稣基督在上帝的右边来帮助我们。 Kenapa ada orang Kristen tidak bisa ditolong? 为什么有基督徒不能够被帮助呢？ Karena mereka mau berdosa sendiri. 因为他们自己要犯罪， Malah Allah membuang mereka. 所以上帝丢弃了他们。 Jangan kira engkau sudah Kristen, engkau imun. 不要以为你已经基督徒了，你就不被避免了。 Engkau orang menjadi orang Kristen yang tidak akan dapat kecelakaan. 你作为基督徒，你就不会得到一切的灾祸。 Tuhan berkata, bait Allah pun dirobohkan, 上帝说，连上帝的殿也会被毁灭， dibakar habis. 会被烧毁， Sehingga tidak ada satu orang
yang boleh terlepas dari hukuman Tuhan 因 Allah. 此呢，没有任何一个人能够避免上帝的刑罚。 Kiranya Tuhan memberkati 愿 kita. 上帝祝福我们每个 Kita 人。 bersyukur kepada 我 Tuhan. 们感谢上帝， Karena Allah berkata kepada Allah. 因为上帝对上帝说， Tuhan berkata kepada 因为 Tuhan. 上帝对上帝说， Allah Bapa berkata kepada Allah Anak. 圣父上帝对上帝说， Duduklah di sebelah 你 kanan. 坐在我的右边吧。 Yesus Kristus sudah naik surga. 耶稣基督已经升上天， Yesus Kristus sudah duduk di sebelah kanan 耶 Allah. 稣基督已经坐在圣父的右边。 Yesus Kristus sedang berdoa syafaat untuk memelihara engkau dan memelihara saya. 耶稣基督为了要保护你和我，正在向上帝代求。 Amin. 阿门。 Kita bersyukur kepada 我 Tuhan. 感谢上帝， Mari kita baik-baik memelihara iman kita. 让我们好好的保守住我们的 Baik-baik 信心， memelihara kesucian. 好好保守住我们的圣洁， Baik-baik hidup di dalam keadilan Tuhan. 好好的活在上帝的公义当 Sehingga 中， kita tidak dibuang oleh Tuhan. 好叫我们不被上帝丢弃。 Kiranya Tuhan memberkati kita 愿上帝 masing-masing. 祝福每个人。 Mari kita semua mengaku iman rasuli di hadapan Tuhan. 我们恭送使徒信经。 Aku 我 percaya 信上 kepada 帝 Allah, 全能 Bapa yang Maha 创 Kuasa, 造天地。 Khalik langit dan bumi, 我 dan 信 kepada 我主耶 Yesus 稣基 Kristus, 督，上帝 anaknya 的 yang 独生 tunggal 子， Tuhan kita, 并 yang 圣灵感 dikandung dari Roh Kudus, 由同生 lahir 的 dari 玛利亚 anak darah 生， Maria, 在本 menderita 丢比拉多 sengsara 手下 di 受 bawah 难， pemerintahan Pontius Pilatus, 被钉十字 disalibkan, 架，受 mati dan 埋 dikuburkan, 葬，降 turun 在 ke dalam 阴间， kerajaan maut. Pada hari 天 yang 从死 ketiga, 人中复活， bangkit pula 升 dari 天 antara orang mati, 坐在 naik ke 人 surga, 父上帝的 duduk di 右 sebelah 边， kanan Allah. 将来 Bapa yang 从 Maha 那里 Kuasa. 降临， Dan 审判 dari sana 活 ia 死 akan 人。 datang 我 untuk 信 menghakimi 圣灵， orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, 我信 gereja 圣 yang 公 kudus 的 dan 教 am, 会，我 persekutuan 信圣 orang 徒 kudus, 相通，我信 pengampunan 罪的赦免，我信 kebangkitan 身体 tubuh, 复活， dan 我信 hidup 神。 yang kekal. 阿门。 Amin.